Calon KP Jecom akan diumumkan tidak lama lagi. N. Surendran dakwa PKR tidak mewakili perubahan dan pembaharuan. Saifuddin anggap kenyataan Hadi Awang sombong dan bongkak. Sanusi cabar SPRM urus KDAFC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Next Step News edisi pagi 8 Februari 2024 bersamaan 27 Rejab 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Next Step TV dan follow Facebook Next Step Malaysia. Sebelum ini, surat yang mempunyai cap mohor yang di-Pertuan Agong menunjukkan kemungkinan wujud perbezaan pendapat antara Lembaga Pengampunan dan Sri Paduka berhubung hukuman Najib Razak. Peguam Najib, Syafi Abdullah, membaca surat itu mendedahkan Lembaga Pengampunan tidak menasihati Agong mengurangkan hukuman bekas Perdana Menteri itu. Tambah Syafi lagi, pengumuman dalam surat itu dibuat oleh Menteri Wilayah Persekutuan Zaliha Mustafa. Menurut surat itu, Lembaga Pengampunan berdasarkan Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan pada 29 Januari menasihati Agong supaya Najib meneruskan baki hukuman. Syafi berkata surat yang ditandatangani oleh Zaliha itu diterima oleh Najib sebagai pihak terlibat. Bagaimanapun, peguam itu menyatakan keraguan sama ada surat itu ditulis pada 29 Januari, hari Lembaga Pengampunan memutuskan permohonan Najib. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata calon Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM akan diumumkan setelah selesai beberapa proses dokumentasi. Menurutnya, mesyuarat Kabinet telah meluluskan nama calon tersebut dan pada masa yang sama, kementerian itu dalam proses merombak struktur JCOM. Fahmi juga berkata, proses pelantikan KP yang baharu itu akan melibatkan perubahan. KP JCOM yang bakal diumumkan namanya tidak lama lagi bakal menggantikan penyandangnya, Datuk Muhammad Agus Yusof, setelah beliau meletakkan jawatan berkuat kuasa 15 Disember lepas. Untuk rekod, Muhammad Agus dilantik sebagai KP JCOM pada Februari 2023. Mengulas mengenai pengganti jawatan Speaker Dewan Negara susulan pelantikan Tun Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Negeri, Fahmi berkata pengumuman nama calon tersebut akan dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum persidangan Dewan Negara akan datang. Dalam perkembangan yang sama, mesyuarat Jemaah Menteri telah putuskan calon kerusi Speaker Dewan Negara selepas nama dicadangkan. Fahmi yang enggan mengulas lanjut mengenai perkara itu berkata, beliau serahkan perkara itu kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk umumkan calon tersebut sebelum Dewan Negara bersidang pada pertengahan Mac depan. Sebelum ini, Speaker Dewan Negara disandang oleh Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar sebelum meletak jawatan pada 19 Januari. Beliau kemudiannya mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertua Sarawak pada istiadat angkat sumpah pelantikan di bangunan Dewan Undangan Negeri pada 29 Januari lalu. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang itu keluar daripada persaraan demi berkhidmat untuk negara apabila menerima tawaran untuk mengisi kekosongan jawatan Speaker Dewan Negara. Jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fadzil mengingatkan Peguam N. Surendran untuk mengamal disiplin dalam parti ketika menyuarakan pandangan. Ia susulan bekas Naib Presiden PKR itu mengkritik sikap pemimpin PH yang berdiam diri mengenai siasatan hasutan terhadap bekas Ahli Parlimen Damansara, Tony Phua. Beliau yang juga pengarah komunikasi Pakatan Harapan berkata, Surendran adalah kenalan lamanya dan pernah tinggal dalam kawasan Parlimen. Namun atas sebab-sebab tertentu, beliau tidak dicalonkan semula dalam beberapa pilihan raya kebelakangan ini. Fahmi diminta mengulas kenyataan Surendran yang menyuarakan kekecewaan kepada pemimpin PH di laman X semalam.
Surendra menggelar sikap berdiam diri pemimpin PH sebagai agak memalukan berhubung siasatan Akta Hasutan 1948 terhadap Puan yang juga pemimpin DAP. Keputusan bekas Ahli Parlimen Padang Serai N. Surendran untuk meninggalkan PKR adalah disebabkan beliau mendakwa parti itu tidak lagi mewakili perubahan dan pembaharuan. Kenyataan itu dibuat melalui respons media sosialnya kepada pengarah komunikasi parti, Fahmi Fazil, yang mengingatkannya supaya mengamalkan disiplin parti apabila menyatakan rasa tidak puas hati. Bekas Naib Presiden PKR itu secara terbuka mengkritik pemimpin Pakatan Harapan kerana berdiam diri dalam siasatan atas dakwaan menghasut terhadap bekas Ahli Parlimen Damansara Tony Phua. Sebelum ini, Phua disiasat di bawah Akta Hasutan 1948 berhubung catatan Facebooknya yang mengkritik keputusan Lembaga Pengampunan mengurangkan hukuman penjara bekas Perdana Menteri Najib Razak. Beliau berkata ia adalah tindakan yang memalukan apabila Harapan atau DAP kebanyakannya senyap berhubung siasatan hasutan ke atas Phua. Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail menganggap kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang menolak menubuhkan kerajaan perpaduan bersama PH selepas PRU15 adalah penuh bongkak dan sombong. Beliau berkata kenyataan Abdul Hadi itu menunjukkan seolah-olah mereka mempunyai kuasa mutlak menghukum seseorang. Beliau juga mendakwa kumpulan sebegitu boleh bertindak secara ekstrim sehingga membunuh pihak yang tidak bersetuju dengan mereka kerana dikatakan tindakan itu menunjukkan mereka berfikiran khawarij yang berbahaya. Beliau berkata kepada media, pemikiran ekstremisme seperti ini wajar ditolak umat Islam di Malaysia. Semalam Abdul Hadi dipetik sebagai berkata, PAS tetap beristiqamah bersama Islam yang berkuasa dan menolak pihak yang dilabelnya sebagai Islam sekular yang tidak berkuasa. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM disaran mengambil alih pengurusan Kelab Bola Sepak Kedah Darul Aman KDAFC. Cabaran itu dibuat apabila agensi tersebut yang sebelum ini menjalankan siasatan ke atas Persatuan Bola Sepak Kedah berkaitan isu rasuah menyebabkan penaja yang berminat menaja kelab itu menarik diri. Menurut Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor yang juga Presiden KFA itu, ia kerana syarikat berkenaan risau sumbangan yang disalurkan kelak kepada KDAFC akan dikaitkan dengan isu berkenaan. Sanusi berkata demikian ketika diminta mengulas isu tunggakan gaji pemain KDAFC pada ketika ini yang didakwa belum dapat diselesaikan. Tegasnya, sejak ditubuhkan pada 1924, pasukan bola sepak Kedah bergantung kepada tajaan untuk membayar gaji pemain. Namun jika berterusan gagal mendapatkan tajaan, kemungkinan pasukan tidak dapat bersaing pada Liga Super musim hadapan. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.